yang sangat besar dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang telah mencintai aku, dia akan bersama aku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, datangnya kita ke rumah Allah, nak mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk sejenak bersama-sama kita di antara maghrib dan isyak, semata-mata nak menyukakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi satu alasan ataupun menjadi satu penyebab kepada kita untuk Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita, masukkan kita dalam tempat yang semulia-mulia tempat, iaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Hadirin hadirat dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kita kembali dalam menceritakan tentang kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang saya bacakan tadi, yang pertama, al-mar'u ma'a man ahabba, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Satu orang itu akan bersama dengan satu orang yang dia cintai. Maksud bersama itu apa? Bersama di syurga Allah. Ini kalau idola kita kat muka bumi ni ialah siapa, maka dialah yang akan bersama kita. Kita akan bersama dia nanti di akhirat nanti. Maka sebab itulah kita duk cerita tentang sahabat, ulang-ulang cerita sahabat Nabi SAW. Ini kenapa? Supaya datang cinta, kerinduan kepada orang-orang yang mencintai Nabi. Itu dialah sahabat. Mudah-mudahan apa yang Nabi sabdakan, kita ni bersama orang-orang yang kita cintai, kan? Orang yang kita suka, orang yang kita seronok dengar, seperti sahabat-sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bersama mereka, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni, sebelum ni kita dah ceritakan siapa salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Abbad bin Bishir. Abbad bin Bashar, bila kita baca Bashar boleh, Bishir pun boleh, kan? Salah seorang sahabat Nabi SAW, yang mana Nabi SAW pernah doakan dia, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkan dia. Dan banyak kelebihan dia. Di antara salah seorang Ansar, kata Sayyidatina Aisyah, yang tak ada tandingan, dialah Abbad bin Bashar yang kita ceritakan sebelum ni. Pada kali ini suka saya nak ceritakan satu orang sahabat lagi Nabi SAW. Sahabat siapa? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaidin. Sa'id bin Zaid. Pernah ayahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kunta haramtani min hadzal khair fala tahrim minhu ibni Sa'idan. Ya Allah, apa doa ayahnya? Ya Allah, seandainya kamu ini maksudnya kamu ini tidak mengizinkan aku, maksudnya tidak memberi peluang kepada aku tentang kebaikan ini, yang dimaksudkan kebaikan ini iaitu agama, maka kau janganlah mahrum, kau janganlah haramkan, kau janganlah tidak mengizinkan agama ini untuk anakku iaitu Sa'id. Ini doa seorang ayah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, satu orang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail, satu orang sosok tubuh yang pada ketika itu hidup di zaman kekufuran, zaman jahilnya orang-orang Quraisy. Jadi di sini Syekh pengarang kitab ni menceritakan, pada satu ketika, pada satu zaman dulu, ada satu orang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Waqafa ba'idan an zahmatin nas. Dia duduk sambil melihat ramai orang. Pada ketika itu buat apa? Wahya tahtafilu ba'idan min a'yadiha. Pada ketika itu orang ramai datang di tempat tadi untuk merayakan satu perayaan. Maka dia kata dia lihat
fara'ar rijal, dia kata dia lihat lelaki-lelaki ya'tajiruna al-amaim as-sundusiyyah al-ghaliyah, makai serban sutra yang mahal-mahal, wa yakhtaluna bil burudil yamaniyati thaminah, memakai selendang, antara orang perempuan mereka memakai selendang yang dibuat daripada negeri Yaman yang mahal juga. Banyak anak-anak dia lihat, wa absaran nisaa wal wildan, lelaki dan perempuan kanak-kanak memakai pakaian yang mahal-mahal, baju yang cantik-cantik. Dan ada di antara mereka yaquduhal musiruna ilal an'am, maksudnya dia melihat ada beberapa orang pemuda membawa binatang-binatang penyembelihan. Untuk apa? Rupa-rupanya untuk dijadikan pengibadatan, maksudnya dijadikan penyembahan kepada berhala, yang mana ketika itu berhala itu berada di keliling Kaabah. Allahu Akbar. Ini di zaman jahilnya orang-orang Quraisy pada ketika itu. Ini zaman sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, dilantik menjadi Nabi. Bila Nabi SAW dilantik menjadi Nabi? Ketika umur Nabi 40 tahun. Ni ketika zaman ni mereka menyembelih binatang-binatang di hadapan berhala-berhala yang ada di keliling Kaabah. Maka lelaki tadi ni, Zaid bin Amr bin Nufail, dia duduk bersandar musnidan zahrahu ila jidaril Kaabah, di dinding Kaabah. Sambil duduk di dinding Kaabah, dia tengok orang-orang kafir Quraisy ni. Dia kata apa dalam hati? Dia kata apa? Dia kata dalam hati, dia bagi tahu, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, asyatu khalaqahallah, kambing yang kamu bawa, binatang yang kamu bawa nak sembelih ni, Allah yang jadikan, Allah yang ciptakan. Wa huwa alladhi anzala lahal matar minas sama'i farawiyat, Allah Ta'ala yang turunkan hujan daripada langit, yang mana binatang ni tadi duk minum air tadi, nak bagi dia hilang dahaga binatang ni tadi. Wa ambatalahal usba minal ardi fashabi'at, dan Allah Ta'ala tumbuhkan tanaman ataupun rumput untuk dimakan oleh kambing ataupun binatang-binatang ni untuk dimakan. Thumma tadhbahunaha ala ghairi ismihi, kemudian kamu duk sembelih dia, kambing apa semua ni, penyembelihan ni kamu sembelih bukan dengan nama Allah. Inni arakum qauman tajhalun, kata dia, sesungguhnya aku nampak kamu ni memang orang-orang tak reti, orang bodoh, kata dia. Allahu Akbar. Jadi siapa ni Zaid bin Amr bin Nufail ni, macam mana dia boleh kata macam tu? Kerana dia seorang yang berfikir. Dia lihat keadaan orang Quraisy, orang kaum dia ni macam pelik. Duk nyembah berhala, duk bagi makan duk sembelihkan penyembelihan di hadapan Tuhan patung-patung yang tak boleh berkata-kata. Dia kata aku dah lihat benda ni sangat pelik. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sebab itulah dalam Quran sendiri Allah Ta'ala firman, sesungguhnya di atas muka bumi ni dan dalam ciptaan langit dan bumi ada orang-orang yang cerdik. Siapa dia? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang sentiasa mengingati Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, diri dia, duduk dia, baring dia memikirkan tentang kebesaran Allah. Tengok antaranya ni, antaranya contohnya siapa? Zaid bin Amr bin Nufail ni. Sambil dia lihat keadaan kaum dia sendiri masa tu Islam belum sampai lagi, keseruan Islam belum sampai lagi pada diri dia, tapi dia dah mula berfikir. Maka sebab itulah Imam Sya'rani pernah bagi tahu dalam kitab dia, hasibu qabla an tuhasabu, muhasabahlah kamu, bertadaburlah kamu kan, sebelum kamu ni dihisab. Kita ni ada akal. Yang membezakan kita ni dengan selain daripada manusia, selain daripada ciptaan kita, iaitu contohnya binatang, tanam-tanaman, kita ni ada akal. Maka sebab itulah kita ni disuruh untuk berfikir, bermuhasabah, bertadabbur tentang ciptaan Allah, tentang kesalahan kita, dosa kita. Masya Allah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, maka ketika itu dengarlah Al-Khattab. Siapa dia Al-Khattab? Iaitu pakcik Zaid bin Amr bin Nufail ni. Dia dengar, dia tengok Al-Khattab ni juga ialah siapa? Bapa kepada Umar bin Khattab. Ni memang cerita lama ni, cerita dulu-dulu. Bapa kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun masih belum masuk Islam lagi.
dengarlah Al-Khattab. Dia kata apa? Celaka kamu, tabbalaka, apa benda kamu ni, apa yang kamu cakap ni? Sambil-sambil duduk tepi dinding Kaabah tu, dia kata apalah orang kau ni, macam tak berfikir. Marah Al-Khattab. Al-Khattab ni juga di antara pembesar kaum Quraisy pada ketika itu. Dia kata apa? Kau ni sentiasa bercakap perkara-perkara yang mana kami ni boleh hilang sabar, hatta nafida sabruna, sehingga hilang sabar kami. Kemudian Khattab ni tadi, dia pembesar Quraisy, dia kata dia pun mengarahkan orang-orang dia untuk menyakiti ataupun pukul Zaid bin Amr bin Nufail ni yang tadi duk cakap perkara tadi. Sehinggalah dia nazaha an Makkah, dia pun pergi keluar daripada Makkah, dan dia duduk di Jabal Hira. Di Jabal Hira, rupanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Jabal Hira, Zaid bin Amr bin Nufail dalam sejarah ni begitu pernah duduk juga di Jabal Hira kerana nak menyelamatkan diri dia, nak menyelamatkan diri dia daripada kerosakan orang-orang kafir Quraisy. Masya-Allah. Maka Al-Khattab tadi tidak menghalau saja, bahkan dia mewakilkan beberapa orang pemuda Bani Quraisy untuk menghalang Zaid bin Amr bin Nufail ni supaya masuk ke Mekah. Supaya jangan buat onar lagi. Kau datang masuk Mekah, kau saja nak melecehkan kita orang buat ibadat, kata Khattab, kan? Bukan nak sama-sama ibadat, melecehkan. Tapi apa kata Zaid bin Amr bin Nufail ni sebenarnya betul. Dia sendiri memikir dan merenung keadaan nasib orang-orang Quraisy ni yang hari-hari duk menyembah berhala, hari-hari buat sesuatu yang pelik. Maka sebab itulah memang ulama kata orang jahiliah ni memang dipanggil jahiliyah. Orang-orang kafir Quraisy ni dipanggil puak-puak jahiliah. Jahil, kan, buat benda sesuatu yang tak munasabah. Kemudian hadirin hadirat dirahmati Allah, Zaid bin Amr bin Nufail ni pun dia rupanya ada beberapa orang sahabat yang sama fikir macam dia. Maksudnya apa? Merasakan tidak dalam hati tu sesuatu tidak kena kan pada agama nenek moyang mereka ni, dalam masalah penyembahan berhala ni. Antaranya siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni yang terkenal, yang mana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ketika masuk Islam, ketika Nabi SAW menerima wahyu, Waraqah bin Naufal ni lah yang telah menilik bahawasanya Nabi SAW ni Nabi akhir zaman, kan? Dia kata sebab apa? Waraqah bin Naufal ni antara orang-orang yang cuba untuk mencari kebenaran. Begitu juga Abdullah bin Jahsh, Uthman bin Haris, Umaymah binti Abdul Muttalib. Siapa dia? Iaitu makciknya Nabi SAW, Umaymah binti Abdul Muttalib. Ni semua adik-beradik siapa? Abu Talib. Adik-beradik pakciknya Nabi SAW. Kan? Maka ketika tu hadirin dan dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah, mereka pun bermuzakarah. Yatadzakaruna ma gharikat fihi al-arabu min ad-dalal. Mereka semua bermuzakarah, berbincang apa yang berlaku yang menyebabkan orang-orang Arab sesat. Ni belum, seruan Nabi belum sampai, tapi mereka ni antara golongan yang memikirkan keadaan logiknya penyembahan orang-orang Arab ketika itu, kan? Duk sembah berhala, buat penyembelihan, bertawaf di keliling Kaabah dan dalam keadaan tidak berpakaian. Rupa-rupanya tak semua orang Arab pada ketika itu setuju. Inilah antaranya, mereka ni tak setuju dan mereka rasa benda ni macam pelik, tak boleh terima dengan akal mereka. Maka mereka pun buat keputusan. Mereka kata apa? Innakum wallah, Zaid ni tadi, Zaid yang kita ceritakan tadi, bin Amr Naufal ni, dia kata apa? Wallahi la ta'lamuna anna qaumakum laysu alai syai'in. Kamu ni, masa dia tengah bermuzakarah, bermesyuarat ni, kamu semua nampak macam mana keadaan kaum kita ni. Mereka telah jauh menyalahi daripada agama siapa? Agama Dina Ibrahim, agama Nabi Ibrahim AS. Rupanya mereka ni masih berpegang dengan agama Nabi Ibrahim. Fattaba'u li anfusikum dinan tadinuna bihi, kata dia. Maka jomlah kita cari satu agama yang mana boleh membawa kita kepada tarumunan najah, kepada satu kebahagiaan, kata dia. Maka mulalah beberapa orang tadi mencari
jalan untuk mereka nak belajar tentang agama yang boleh selamatkan diri dia. Dalam riwayat ni mengatakan amma Waraqah bin Naufal fatanassara. Waraqah Naufal tadi kan di antara ahli musyarat tadi, dia kata dalam riwayat ni mengatakan Waraqah bin Naufal dia telah belajar ilmu Nasrani, agama Nasrani, dan dia telah menjadi di kalangan orang Nasrani, ahli kitab, dia kata ahli kitab. Dan Abdullah bin Jahsh, Uthman bin Harith, maka dia tidak pun mencari agama lain, dia tidak pun pergi ke mana-mana untuk menuntut agama. Tetapi Zaid bin Ammar bin Nufail, dia ada kisah dia sendiri. Zaid tadi dia ada kisah dia sendiri. Dalam riwayat ni mengatakan, mari kita dengar macam mana Zaid bin Ammar bin Nufail ni ceritakan macam mana perjalanan dia mencari agama yang hak. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Waraqah bin Naufal dia telah menganut agama Nasrani dan akhirnya dia masuk Islam setelah mengetahui kenabian Nabi SAW. Maka berkata Zaid bin Amr, dia ceritakan dalam kisah ni, dia kata apa? Aku dulu cuba untuk belajar tentang ilmu Yahudi dan ilmu Nasrani. Maka aku nampak fa'aradtu anhuma idh lam ajid fihi ma atma'innu ilaihi. Aku tak nampak dalam dua agama ni, Yahudi dan Nasrani ni, sesuatu yang boleh menenangkan jiwa aku, kata dia. Kata Zaid bin Ammar ni. Maka dia pun mula pergi mencari, nak cuba untuk belajar agama millati Ibrahim, agama yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Wallahu alam, kata ulama, agama tu masih kekal sampai sekarang. Millah Ibrahim tu Buddha, agama Buddha tu agama peninggalan Nabi Ibrahim. Wallahu alam, kan? Sehinggalah aku sampai ke negeri Syam, kata dia, hatta sirtu ila biladi Syam, sampailah aku negeri Syam. Maka aku telah berjumpa satu orang rahib, yang mana dia ni satu orang yang berilmu. Maka aku datang kepada dia dan aku ceritakan kisah aku ni nak cari sesuatu kebenaran. Maka rahib tadi, kita kata pendeta tadi, dia berkata, araka turidu dina Ibrahim ya akha Makkah. Dia kata, aku nampak kamu ni datang daripada Mekah, datang ke sini nak belajar ilmu, nak belajar agama Ibrahim, kan? Maka aku berkata, na'am, betul, inilah yang aku cari, zalika ma abghi, ini aku cari. Maka apa kata rahib tadi? Innaka tatlubu dinan la yujadul yaum. Kamu ni nak cari agama yang sebenarnya dah tak wujud dah hari ini. Kata pendeta ni. Pendeta dia ahli kitab. Dalam kitab-kitab dulu, kitab Taurat, Injil, dalam kitab-kitab yang kitab samawi, yang kitab yang diturunkan daripada langit, memang ada menceritakan nabi yang akan datang, nabi yang terakhir akan datang atas muka bumi ni. Maka ahli kitab ni, pendeta ni, dia tahulah. Dia kata apa? Walakinnal haqqa bi biladika. Sesungguhnya kebenaran tu akan datang di negeri kamu. Dia kata, kamu datang daripada Mekah ke Syam, kalau kamu nak tahu kebenaran agama yang benar tu akan datang di negeri kamu, iaitu Mekah. Fa innallaha yab'atsu min qaumika man yujaddidu dina Ibrahim. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghantar kepada kaum kamu satu orang yang akan mengajar ataupun memperbarui agama Nabi Ibrahim. Fa idza adraktahu faltazimhu, kata pendeta ni, kalaulah kamu nakkan kebahagiaan, nakkan perkara tadi, bila kamu jumpa dia, orang tadi yang memperbaharui agama Nabi Ibrahim, siapa dia? Iaitu Nabi SAW. Bila kamu jumpa dia, kamu bersamalah dengan dia. Bila dengar Zaid bin Ammar tadi, dia kata, oh begitu, kalau begitu aku nak kembali ke Mekah. Dia tadi datang daripada Mekah, rupanya pendeta tadi kata akan datang agama yang hak di Mekah nanti. Dia pun mula kembali ke Mekah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, dalam riwayat ni mengatakan, sedang dia dalam perjalanan dia menuju ke Mekah, nak mencari ataupun nak tahu kebenaran pendeta tadi, nak mencari nabi yang telah dijanjikan tadi. Di tengah jalan dia telah disekat oleh satu rombongan Arab Badui, Arab kampung, yang mana istilahnya kat sini Arab ni dia pemberontak. Maka orang-orang rombongan tadi telah membunuh dia, telah membunuh dia sebelum dia sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Maka pada ketika itu, dalam riwayat ini mengatakan Zaid
bin Ammar tadi sempat berdoa. Dia mengangkat tangan ke langit, dia doa, dia melihat ke langit dan berdoa, Allahumma in kunta haramtani, doa yang kita baca tadi. Ya Allah, kalaulah kau haramkan, kau tidak mengizinkan aku pada perkara baik ni. Dia tadi nak berjalan ke Mekah, nak dapatkan agama yang hak. Dia kata aku tak dapat ni, kau mungkin tak izinkan aku. Fala tahrim minhu ibni Sa'idan. Rupanya dia ada keluarga, ada anak yang bernama Sa'id. Maka dia kata, wahai Allah, janganlah kau haramkan juga perkara yang hak ni untuk anakku, iaitu Sa'id. Itulah cerita tentang Sa'id ni. Sa'id yang kita nak cerita, sahabat ni siapa? Sa'id bin Zaid. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kabulkan doa ayahnya. Ayahnya siapa? Zaid ni tadi. Siapa tadi? Zaid bin Amr tadi. Iaitu Sa'id bin Zaid. Maksudnya ayah kepada Sa'id ini Zaid bin Amr tadi, doanya dimakbulkan Allah. Dan anaknya Sa'id bin Zaid ialah antara orang yang awal masuk Islam, dan dia juga antara asyara mubasysyarah bil jannah, antara 10 orang yang diberi berita gembira dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara 10 orang yang kat dunia lagi Allah dah janjikan syurga pada dia. Masya-Allah. Maka dia ni Sa'id bin Zaid ni dia masuk Islam dan dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqu risalatan nabihi, membenarkan risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak peliklah, kata ulama, faqad nasha'a Sa'idun fi baitin nastankiru ma kanat ali Quraisy min ad-dhalal wa rubbiya fi hijrin abin asha hayatahu wa huwa yabhathu 'anil haq. Dia ni Sa'id ni masya-Allah tak pelik. Sebab apa? Berkat doa ayah dia, dia hidup dalam keadaan suasana Islam, yang mana dia besarkan dalam keadaan suasana agama Islam, kehidupan dia, dan dia mencari dalam keadaan ayahnya meninggal, mencari kebenaran. Dia mencari kebenaran. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Maka Syekh ni bagi tahu, Sa'id bin Zaid ni dia tidak Islam sendiri, isteri dia juga masuk Islam. Siapa nama isteri dia? Iaitu Fatimah bintil Khattab. Siapa Fatimah bintil Khattab? Adiknya Umar bin Khattab. Yang mana kalau kita nak tahu cerita yang menyebabkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, ialah ketika mana Sayyidina Umar masuk ke rumah adiknya tadi ni, adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid yang sedang belajar Al-Quran. Ketika itu orang-orang puak Quraisy, pembesar Quraisy ijtihad, siapa yang dapat memenggal kepala Muhammad, maka ada habuan yang sangat besar untuk dia. Pada ketika itu Umar Al-Khattab ialah satu orang pemberani yang telah menawarkan diri dia untuk membawa kepala Muhammad SAW, Nabi SAW. Pada ketika itu Nabi sedang rancak dalam berdakwah. Pada ketika itu orang kafir Quraisy tak senang duduk, kan? Maka Sayyidina Umar dan pun menghunus pedang dia, nak menuju ke rumah Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ketika mana menuju ke rumah Nabi SAW, pada ketika itu Nabi berada di rumah Arqam bin Abil Arqam, rumah yang pertama berhimpunnya orang Islam di situ. Satu orang telah kata, wahai Umar, nak pi mana? Bawa pedang ni, kan? Laju-laju nak pi mana? Semangat Umar ni nak pencung Nabi SAW. Maka kata Umar, aku nak bunuh Muhammad. Lelaki tu kata apa? Kamu tak tahu ke? Adik kamu di rumah tu, adik kamu tu pun dah memeluk agama Muhammad. Tiba-tiba tersentak Umar, adik aku pun dah ikut Muhammad. Terus dia tukar niat dia nak pergi dulu rumah adik dia, nak hajar adik dia dulu. Sampai di rumah adik dia dengar bacaan Al-Quran. Pada ketika itu adiknya Fatimah binti Al-Khattab dengan suami dia Sa'id bin Zaid yang kita ceritakan ni sedang belajar Al-Quran daripada satu orang sahabat yang lain. Jadi ketika datangnya Umar bin Khattab dengan mengetuk pintu, dengan kasar dia masuk dalam rumah, telah menolak suaminya Sa'id bin Zaid, suami adiknya, dan telah menarik rambut adiknya Fatimah binti Al-Khattab dan mengatakan, apakah yang kamu baca ni? Apa yang kamu baca ni? Tapi inilah ulama kata apa? Hidayah itu di tangan Allah, kan? Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu adiknya kata apa? Wahai abangku, wahai Umar, kalau kamu nak tahukan kebenaran ni,
bersucilah kamu kan. Kamu bersucilah, tenangkan diri kamu, bersucikan diri kamu, barulah kamu boleh baca apa yang kami baca. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ulama beritahu antara tanda-tanda hidayat, satu orang tu diberi taufik, diberi taufik untuk maksudnya ada jalan lah untuk dia nak menuju pada agama Allah Ta'ala. Kan asalnya tadi dia nak pergi mana, tujuan dia nak membunuh Nabi SAW. Tapi ni sebab hidayat daripada Allah, Allah Ta'ala ajar Sayyidina Umar bin Khattab ni untuk belajar dulu kan, tengok macam mana kan, apakah yang dikatakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Umar ni ikut, dia pun bersuci, bersihkan diri dia, duduk dan baca. Apa pada ketika itu Nabi mengatakan surah Taha. Dia kata cantiknya perkataan ni, kata dia. Anda tak pernah dengar perkataan yang cantik seperti ini, iaitu kalamullah. Dan akhirnya dia dibawa oleh adik dia berjumpa Nabi, masuk Islam. Awalnya dia datang nak bunuh Nabi, tapi dengan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan niat yang betul, maksudnya dengan niat dia bertukar tadi, dengar kalamullah. Maka sebab itulah ulama kata Al-Quran ni mukjizat. Dengar je boleh jadi asbab hidayah. Sebab Al-Quran ni kena sentiasa dibaca kan, supaya hati kita ni sentiasa tertata kan, sentiasa di bawah dan di jalan hidayah Allah Ta'ala. Itu Al-Quran mukjizat. Bila dengar je, Sayyidina Umar dengar, Masya Allah, terus nak masuk Islam. Maka hadirin dan dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, Sa'id bin Zaid ni tadi, dia juga, dia lah antara penyebab Sayyidina Umar radhiyallahu bin Khattab masuk Islam. Kedua-dua tadi, dia dan isterinya. Jadi Sa'id bin Zaid, dia gunakan kemudahan dia untuk berkhidmat dengan Islam. Pada ketika itu dalam riwayat dia mengatakan umur dia tidak melebihi 20 tahun, baru 20 tahun. Dia menyertai beberapa peperangan bersama Nabi SAW, melainkan peperangan Badar, kerana pada ketika itu Nabi SAW ada menugaskan sesuatu tugas yang menyebabkan dia tidak boleh menyertai peperangan Badar. Jadi dalam beberapa peperangan, dalam setiap peperangan, Nabi SAW akan perintahkan beberapa sahabat untuk berperang. Tapi ada sebagian sahabat yang lain Nabi perintahkan untuk duduk di Madinah untuk mengajar umat Islam, ataupun menjadi penjaga untuk umat Islam di Madinah kan. Itu cara Nabi SAW. Bukan pergi semua tinggal, tak ada orang jaga, tak. Ini basirahnya Nabi SAW kan. Di antaranya ni Sa'id bin Zaid, pernah pada ketika perang Badar dia ditugaskan oleh Nabi SAW untuk tinggal di Madinah kan. Hadirin dan dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah, ketika itu pada satu peperangan, iaitu peperangan melawan Kisra dan Kaisar, dia juga antara nama-nama yang banyak diceritakan dalam sejarah Islam. Sa'id bin Zaid ni antara orang yang menyebabkan peperangan tadi memihak kepada orang Islam, antaranya peperangan memerang Raja Kisra. Begitu juga dalam satu peperangan, peperangan Yarmouk. Pernah satu ketika Sa'id bin Zaid berkata pada ketika peperangan Yarmouk, dia ceritakan, kunna arba'an wa isrina alfan, kami ni orang Islam pada ketika itu dalam peperangan rombongan Islam yang nak memerangi orang puak kafir, puak kufar, kami ada 24,000 je tentera kami. Tapi pada ketika itu orang Rom, mereka telah mengumpulkan tentera mereka sebanyak 120,000, mi'ati alfin bi'ishrin, 120,000 orang Islam pada ketika itu ada isyrina alfan, 20,000 saja, bermakna 6 kali ganda. 2 kali 6, 12, 6 kali ganda, Masya Allah kan. Maka apa kata Sa'id bin Zaid diceritakan, pada ketika kami melewati, nak jumpa dengan, berhadapan dengan tentera puak kafir, puak Rom ni, mereka berkata, dia kata, kami mendengar tapak kaki mereka ni seolah-olah gunung yang bergerak, yang mana di hadapan mereka, mereka letakkan pendeta-pendeta, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di hadapan mereka sambil membacakan beberapa mantra. Wahum yajharuna bis salawat, membaca beberapa mantra. Kalau kita selawat, orang Islam ni selawat ke atas Nabi, kalau mereka ni mantra lah. Sehingga kan kata Sa'id bin Zaid, dia mengulang-ulang mantra tadi seolah-olah macam petir kan, dengar tu macam petir. Jadi orang Islam pada ketika manusia, sama-sama kita manusia, Masya Allah. Lihatlah orang Islam pada ketika itu, kata Sa'id bin Zaid, halathum kathratuhum wa khalata qulubuhum syai'un min khawfihim.
sehingga menjadikan takut orang Islam. Tentera orang Islam pada tu nampak keadaan puak ni, orang-orang Rom ni dengan mantra, dia baca mantra dengan gah dia berjalan, askar dia, sehingga datang ketakutan. Maka berdirilah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika tu antara pembesar orang Islam menarghib ataupun memberi semangat kepada orang Islam. Ibadallah, wahai hamba Allah, wahai pejuang Allah Ta'ala, unsurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, bantulah Allah maka Allah Ta'ala akan bantu kamu. Kan kita ni, kalau kita dalam memerangi musuh Islam, kalau kita dalam maksudnya kita nampak ada sesuatu yang menimpa orang Islam, maka kita kena bersedialah. Kita kena cuba menegakkan agama Allah Ta'ala. Antara targhib yang diberikan di sini, antara semangat diberikan oleh sahabat di sini, unsurullah. Ini ayat Quran ni, in tansurullah yansurkum, bantulah kamu agama Allah maka Allah Ta'ala akan bantu kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Ta'ala akan tetapkan kaki-kaki kamu di hadapan musuh Allah Ta'ala. Maka sebab tu dalam hadis Nabi SAW, orang yang perang li'ila'i kalimatillah, perang kerana Allah Ta'ala ni, perangnya dia, syahidnya dia tu tidak rasa. Dalam hadis tadi bagi tahu satu orang yang mati syahid ni seolah-olah seumpama macam rambut yang ditarik daripada tepung. Tak rasa, maksudnya halus. Nyawa dia keluar daripada diri dia dalam keadaan tidak rasa. Maka sebab itulah sahabat-sahabat ni semangat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara perkara yang diberi targhiban, diberi semangat lagi, isbiru fa inna sabra manjatu minal kufr, sabarlah kamu, sungguh sabar itulah penyelamat daripada kufur. Wa mardatun lirabbi, dan menjadi keredaan kepada Allah. Wa ash'irur rimah, lemparkanlah tombak-tombak panah-panah kamu. Jangan kamu takut. Alzamus samta illa min zikrillah, kamu lazimkan mulut kamu ni berdiam melainkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud diam pun dengan berzikir kepada Allah, sehinggalah Allah Ta'ala mengatur urusan kamu. Kan kata Ubaidah bin Jarrah kepada tentera Islam, tentera Islam nak dah nampak gerun, orang kafir kami banyak lagi, macam mana? Inilah mereka targhib, macam mana nak dapat kebahagiaan akhirat. Jangan takut dengan musuh. Itu sebab dalam satu hadis Nabi SAW, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyiti. Ulama, sahabat-sahabat bagi tahu, apa, kami ni kenapa kami tak gentar dengan musuh? Kenapa? Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah seperti mana perumpamaan orang yang hidup dengan orang mati. Jadi orang yang berzikir ni dia hidup, maka orang yang tidak berzikir dia mati di sisi Allah Ta'ala. Dia seolah tidak hidup. Maka dia yakin orang yang tak berzikir, maknanya orang yang tidak beriman kepada Allah ni tak berzikir, maka mati di sisi Allah. Kenapa kami nak takut? Allahu Akbar. Itu tak antara semangat dibagi pada orang-orang yang nak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sa'id, maka lepas dia Ubaidah bin Jarrah, sahabat Ubaidah bin Jarrah ini beri kata-kata semangat, satu orang lelaki, dia telah keluar daripada garisan orang Islam, pemuda, dia kata apa, wahai Ubaidah bin Jarrah, aku dah bersedia, inni azamtu ala an aqdi amri sa'ah, aku dah bersedia sekarang untuk memerangi musuh. Semangat ni sahabat ni. Dia kata apa, fahallaka min risalatin tab'atsu biha ila rasulillah, adakah apa-apa kamu nak kirimkan kepada aku untuk aku sampaikan kepada Rasulullah? Jadi pada zaman ni Rasulullah dah wafat. Pada zaman ni Rasulullah dah wafat. Jadi dia ni beritahu, kalau aku nak syahid ni, aku nak mati syahid, apakah ada tak apa-apa yang aku nak kirimkan kepada Nabi SAW? Maka Ubaidah bin Jarrah kata apa, kamu sampaikanlah salamku kepada Nabi SAW daripada orang Islam ni semua. Wa taqulu lahu ya Rasulullah inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Bagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ni semua dah nampak, kami dah mendapati akan janji-janji Allah tu benar. Maka Sa'id bin Zaid berkata, lihat pemuda tadi semangat, semua sahabat-sahabat pun semangat, walaupun mereka 20,000 sahaja, akhirnya Allah telah beri kemenangan kepada orang Islam. Kerana apa? Semangat dan ketaatan mereka semua kepada
Allah dan Rasul. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah antara kisah Sa'id bin Zaid, dan akhirnya Sa'id bin Zaid ini beliau ini pernah satu antara cerita yang terakhir ini, dia pernah dikhianati ataupun pernah dizalimi, yang mana dia sendiri, doa dia sendiri menyebabkan orang yang dizalimi ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, terkabul. Dia kata apa? Orang yang menzalimi aku ni, dia akan buta, dan dia akan buta dan akan menerima sekian-sekian musibah. Maka betul orang Islam lihat sendiri pada ketika itu orang yang menzalimi dia terkena musibah. Dan dia beritahu satu hadis, Nabi SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu doa orang yang dizalimi, maka semuanya di antara dia dengan di antara Allah Ta'ala ni tidak ada hijab. Jadi antara perkara yang kita kena takut ialah doa orang yang teraniaya. Jadi antara sahabat, beliaulah yang mana doanya makbul, mana tak makbul. Beliau ini antara 10 orang yang dijanjikan syurga Allah Ta'ala. Maka hadirin, kita kena hati-hatilah. Sebenarnya dalam Islam pun bukan kata orang Islam saja yang teraniaya, yang menganiaya. Yang dianiaya itu bukan Islam pun, kalau dia doa pasti makbul. Dia doa pasti makbul. Sebab apa? Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang dizalimi. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu sangka Allah ni lalai, Allah buat tak reti je dengan orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang zalim tadi. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Hanya sahaja Allah Ta'ala menangguhkan azab dia nanti pada hari yang dijanjikan. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita hati-hatilah dengan percakapan kita. Al-muslimu, orang Islam ni siapa? Orang Islam ni ialah orang Islam yang lain selamat daripada mulut dan lidah dia. Kan? Jadi kalau kita ni masih lagi menyebabkan orang tersakiti, masih lagi menyebabkan orang masih takut dengan kita, kita kena banyak istighfar. Jangan jadikan kita ni asbab doa Allah Ta'ala terkabul, doa orang dizalimi. Na'udzubillah min zalik. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan cerita Sa'id bin Zaid ni menjadi iktibar kepada kita. Kehidupan dia daripada awal taat, berkat doa ayahnya, jadilah dia orang Islam yang dapat agama yang hak, sehinggalah dia bersama Nabi dan akhir hayat dia dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik pada kita untuk ambil iktibar amal dan sampaikan, insya-Allah. Mungkin ada beberapa pertanyaan, insya-Allah berkait, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.